Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Madam Zuriani dan juga rakan-rakan. Kami daripada kumpulan 4 ingin membentangkan adat resam masyarakat Sabah dan Sarawak. Saya, Arif bin Muhammad Fazli, ID AM 2111010317, ingin membentangkan tentang pengenalan di dalam topik kami. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia adalah tidak asing akan keunikan adat resam masyarakat Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Adat resam Sabah dan Sarawak adalah tidak jauh bezanya. Hal ini kerana Sabah dan Sarawak telah hidup berjiran berabad lamanya. Sabah merupakan negeri kedua yang terbesar di dalam Persekutuan Malaysia dan manakala Sarawak pula adalah negeri yang terbesar di dalam Persekutuan Malaysia. Kedua-dua negeri ini mempunyai warisan budaya yang kaya dan berwarna-warni daripada kepelbagaian adat dan tradisi penduduknya yang berbilang kaum. Sabah mempunyai lebih daripada 32 suku kaum. Antara masyarakat yang terbesar ialah di dalam Sabah ialah masyarakat Kadazan Dusun dan Bajau. Dan manakala Sarawak pula mempunyai lebih kurang 28 kumpulan etnik peribumi dan majoriti merupakan Iban, orang Melayu dan orang Malanau. Oleh itu, Sabah dan Sarawak mempunyai kepercayaan yang agak sama dan juga berkongsi adat yang sama. Oleh yang demikian, antara adat resam yang ada di dalam kajian yang telah kami buat adalah adat resam perkahwinan, makanan tradisional, perayaan, kediaman dan tarian masyarakat Kadazan Dusun dan Iban. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Al-Fatihah binti Ismail dengan nombor ID AM 2111010343. Jadi saya meneruskan perbincangan ini dengan menyatakan masalah yang timbul dalam isu adat resam bagi masyarakat di Sabah dan Sarawak. Untuk pengetahuan semua, negeri Sabah dan Sarawak merupakan negeri yang mempunyai etnik terbesar yang memiliki dialek dan budaya yang banyak. Jadi, dalam memfokuskan etnik majoritinya iaitu Kadazan Dusun dan Iban, maka masalah yang timbul adalah adat resam dan budaya di negeri ini tidak mendapat ataupun kurang mendapat perhatian daripada generasi muda disebabkan oleh arus pemodenan dan persejahteraan yang berlaku pada hari ini. Maka, jika kita tiada usaha untuk memupuk kembali adat resam yang telah diamalkan sejak dahulu kala ini dalam generasi seterusnya, maka ia akan terus dilupakan. Mungkin bagi sesetengah anak muda hari ini menganggap bahawa dengan mengamalkan tradisi dahulu boleh menyebabkan seseorang itu digelar sebagai pemikiran yang lapuk. Namun, ini hanyalah stigma negatif yang timbul dalam masyarakat hari ini yang harus kita tepis kerana kita perlu berbangga dengan kepelbagaian budaya yang mampu membantu negara Malaysia untuk berkembang dengan lebih pesat dan maju supaya lebih dikenali di mata dunia. Nilai-nilai budaya tradisional harus dipertahankan sebagai warisan budaya walaupun wujudnya pertembungan dengan nilai budaya yang baharu. Seterusnya saya Wan Amni binti Wan Khairul Anwar, nombor ID AM 2111010367 akan membentangkan tentang objektif kajian. Kajian ini telah dilakukan untuk mencapai dua objektif, iaitu yang pertama untuk mengetahui latar belakang kaum Kadazan Dusun dan Iban dari segi adat resam mereka kerana kedua-dua kaum ini merupakan kaum terbesar di negeri Sabah dan Sarawak. Kami percaya bahawa kebanyakan rakyat Malaysia, terutamanya yang tinggal di semenanjung Malaysia, pasti kurang mendapat pendedahan tentang latar belakang kedua-dua kaum ini. Hal ini kerana kami mendapati kurang kajian telah dijalankan bagi kaum Kadazan Dusun dan Iban. Oleh itu, dengan adanya kajian ini, seluruh rakyat Malaysia akan lebih mengetahui tentang latar belakang masyarakat itu. Objektif kedua pula adalah untuk mengenal pasti keistimewaan adat resam kaum Kadazan Dusun dan Iban dari pelbagai aspek. Di dalam kajian ini, kami telah mengkaji tentang adat resam masyarakat tersebut daripada segi perkahwinan, makanan, perayaan, kediaman dan juga tarian. Seperti kaum-kaum lain,
kaum Kadazan Dusun dan Iban juga mempunyai keunikan dan keistimewaan adat resam kaum mereka tersendiri. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya mengetahui tentang keistimewaan adat resam masyarakat Bumiputera juga, dan bukan sahaja kaum-kaum utama di Malaysia seperti Melayu, Cina dan India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia binti Muhammad Saki. Nombor ID pelajar AM 2111101034. Saya akan menerangkan hasil kajian berdasarkan tajuk kumpulan saja, iaitu adab dan resam di Sabah dan Sarawak. Hasil kajian pertama ialah etnik di Sabah dan Sarawak hendaklah diperincikan. Hal ini demikian kerana bagi memudahkan pengenalan tentang etnik yang ada, kerana sudah tentu setiap etnik bangga akan jati diri mereka. Bagi kaum Iban dan Kadazan Dusun, terdapat pelbagai adat resam yang boleh dipelajari seperti perkahwinan, tarian, makanan dan lain-lain, kerana ia mempunyai keunikan tersendiri. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, keharmonian, kerjasama dan perpaduan dapat dibentuk dengan wujudnya adat resam yang menjadi warisan turun-temurun. Walaupun terdapat beberapa adat resam Iban dan Kadazan Dusun yang tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian kerana perbezaan agama dan kepercayaan, namun ia tetap dapat membuka mata rakyat Malaysia untuk mempelajarinya kerana daya tarikan dan keistimewaan etnik berikut. Seterusnya, terdapat tradisi yang masih dikekal pada zaman ini, iaitu tradisi menyembelih kerbau yang dilakukan di Sabah. Pada zaman dahulu, tradisi ini dilakukan sebagai tanda perdamaian kerana berlaku perang antara kaum dan memburu kepala dalam masyarakat Murut dan Kadazan Dusun. Tradisi menyembelih kerbau ini sebenarnya bersifat simbolik untuk memperingati kedamaian atau pibabasan dalam bahasa Kadazan Dusun yang telah diperolehi selepas berakhirnya zaman perang pada ratusan tahun dahulu. Tradisi ini masih dilakukan sehingga kini dan kebiasaannya dilakukan menjelang sambutan pesta keamatan. Daging disembelih itu akan dimasak dan diberikan kepada penduduk kampung. Tradisi seperti ini dapat dijadikan sebagai satu produk untuk menarik pelancong berasaskan budaya di luar kawasan Sabah kerana ia menekankan tentang keamanan dan perdamaian, terutama dalam negara kita yang berbilang bangsa, agama dan kaum. Kajian ini dapat memberi implikasi yang positif kepada masyarakat Malaysia, kepada rakyat Malaysia, khususnya generasi muda terhadap pemeliharaan usaha nenek moyang kita zaman dahulu. Okay. Jadi antara implikasi kajian adalah dapat mendidik rakyat tentang adat resam masyarakat terbesar di Sabah dan Sarawak. Jadi didikan adat resam ini terhadap rakyat amatlah penting agar usaha nenek moyang yang terdahulu tidak menjadi sia-sia. Di kajian ini telah mengkaji pelbagai adat resam tentang masyarakat di Sabah dan Sarawak. Contohnya infografik yang kita boleh lihat ada menerangkan tentang perkahwinan, makanan, perayaan, kediaman dan juga tarian. Dengan adanya informasi yang terperinci tentang adat resam untuk masyarakat di Sabah dan Sarawak ini, ia dapat mendidik rakyat agar mereka tidak menjadi seorang yang tidak tahu apa-apa mengenai keistimewaan, keunikan dan juga usaha usaha nenek moyang terdahulu. Okay, terutamanya tentang untuk masyarakat di Sabah dan Sarawak kerana kita sendiri tahu mereka mempunyai pelbagai suku kaum yang berbeza. Seterusnya, kajian ini dapat menunjukkan keunikan untuk kaum Kadazan Dusun dan juga kaum Iban. Jadi kita dapat lihat mereka mempunyai adat mereka tersendiri daripada segi perkahwinan, tarian dan kediaman. Jadi adat resam mereka ini adalah lambang simbolik keunikan untuk kaum mereka tersendiri. Jadi keistimewaan sebegini yang menjadi kemegahan untuk sesuatu kaum dan menjadi kebanggaan kaum tersebut. Selain itu, kajian ini juga dapat membezakan adat resam antara suku kaum Iban dan suku kaum Kadazan Dusun. Jadi untuk membezakan kedua kaum yang ada di Sabah dan Sarawak, kajian ini dilakukan daripada pelbagai aspek.
adat resam. Jadi kita dapat lihat perbezaan yang ada. Contohnya kediaman untuk suku kaum Iban dan suku kaum Kadazan Dusun. Contoh suku kaum Iban, mereka tinggal di rumah panjang, dan manakala suku kaum Kadazan Dusun pula tidak. Jadi perbezaan ini amatlah pentingnya untuk masyarakat Malaysia. Jadi dengan itu mereka tidak akan keliru dan mereka akan tidak akan mendapat informasi yang salah tentang dua suku kaum ini. Kemudian kajian ini juga dapat menghasilkan rakyat yang cakna dengan budaya yang wujud di negara ini, terutamanya golongan muda. Kenapa golongan muda? Kerana golongan muda akan menjadi masa depan untuk negara kita. Jadi kajian ini dia akan dapat menarik minat masyarakat untuk mengetahui tentang adat resam masyarakat Sabah dan Sarawak dengan lebih mendalam lagi. Jadi ilmu yang mereka dapat daripada kajian ini amat penting agar tidak melahirkan rakyat Malaysia yang tidak mengambil peduli tentang masyarakat yang lain. Sebab kerana kita sebagai rakyat Malaysia, ianya amat penting untuk kita mengambil berat tentang satu sama lain, termasuk juga mengetahui tentang keunikan dan kewujudan untuk suku kaum yang lain yang ada wujud di negara kita. Sebab kerana itu adalah kunci keharmonian untuk negara kita, kerana kita hidup di negara yang pelbagai kaum dan mempunyai pelbagai kefahaman yang ada dalam diri masing-masing. Dan akhir sekali, perasaan cinta akan negara dan budaya akan lahir dalam masyarakat, kerana kajian ini dia meningkatkan kesedaran dalam diri seseorang rakyat Malaysia tentang betapa indahnya negara kita dengan kepelbagaian kaum dan budaya yang mempunyai keunikan dan keistimewaan masing-masing. Dengan kita dapat lihat perbezaan yang ketara antara dua suku kaum ini. Dengan itu kita dapat tahu bahawa kepelbagaian yang ada di negara kita ini membuatkan negara kita unik daripada negara yang lain. Jadi walaupun begitu, negara kita masih berjaya mencapai keharmonian negara kita, dan kita sebagai rakyat Malaysia semuanya ada semangat rasa cinta akan negara dan budaya kita. Jadi saya teruskan dengan membincangkan aspek perkahwinan bagi kaum Kadazan Dusun dan Iban. Perkahwinan, apa itu yang dimaksudkan dengan perkahwinan? Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, perkahwinan boleh ditakrifkan sebagai hubungan yang disempurnakan melalui upacara sivil atau keagamaan antara kedua individu iaitu lelaki dan perempuan secara sah di sisi undang-undang untuk tinggal bersama sebagai suami, isteri atau pasangan seksual. Bagi kaum Kadazan Dusun, sesuatu perkahwinan itu dimulai dengan proses merisik yang merupakan proses terawal sebelum perkahwinan itu berlaku, supaya mereka mengetahui status pihak perempuan sama ada mereka berada dalam risikan orang lain ataupun tidak. Di dalam proses ini, pihak lelaki akan melantik seseorang yang lebih berpengalaman atau yang lebih tua, yang mana bukan terdiri daripada ahli keluarga mereka sendiri untuk menyertai rombongan itu. Pihak lelaki akan memberikan cincin kepada pihak perempuan sebagai tanda dalam risikan pertama yang dilakukan pada waktu pagi sahaja. Dalam mengetahui status ini juga, sekiranya perempuan yang dirisik itu berada dalam pertunangan, maka risikan ini akan terus dibatalkan. Namun, jika si perempuan itu berada dalam risikan orang lain, maka proses ini boleh ditangguhkan sehingga mendapat keputusan muktamad sama ada pihak perempuan ini akan meneruskan ataupun tidak risikan tersebut. Justru itu, ia akan mengambil masa yang lama, malah berbulan-bulan dan berulang kali untuk mengetahui semuanya dengan lebih jelas supaya tiada salah faham antaranya berkaitan dengan susunan atur keluarga, kemampuan dan pekerjaan.
Setelah proses merisik berjalan dengan lancar, pihak lelaki akan meneruskan dengan acara meminang pihak perempuan dengan membawa sebentuk cincin pusaka yang diperbuat daripada tembaga yang dikenali sebagai cincin menanti mimpi. Cincin ini perlu dibawa pada waktu pagi dan harus diletakkan di bawah bantal ibu atau bapa pihak perempuan kerana mereka lah yang akan mendapat mimpi sebagai petunjuk sama ada peminangan ini patut diterima ataupun ditolak. Oleh itu, pada hari tersebut mereka tidak dibenarkan mabuk atau menjauhi segala perbuatan yang boleh memabukkan. Setelah mendapat mimpi, keesokan harinya pihak perempuan akan berbincang dengan keluarga mereka tentang mimpi yang diterima. Mimpi yang hadir di dalam tidur mereka itu boleh dibagikan kepada dua jenis, iaitu baik atau buruk. Jika baik, pertunangan akan diteruskan seperti biasa. Jika buruk namun masih boleh dibaiki atau diperbetulkan, pihak lelaki perlu membayar sugih kepanasan mimpi kepada ibu atau bapa pihak perempuan yang bermimpi. Sehubungan dengan itu, jika mimpi buruk tersebut dikelaskan sebagai mimpi buruk yang tidak boleh dibaiki lagi, maka secara langsungnya pertunangan itu akan dibatalkan. Setelah itu, proses pertunangan akan diteruskan dengan memanggil pihak lelaki untuk mengkhabarkan tentang mimpi yang diterima oleh ibu bapa pihak perempuan. Ketika itu juga, cincin semasa meminang dipulangkan. Sekiranya tiada halangan, pertunangan akan dijalankan seperti biasa dengan membincangkan tentang kelengkapan perkahwinan seperti syarat-syarat hantaran, tarikh, kadar dan tempoh pesta perkahwinan. Akhir sekali adalah proses perkahwinan. Hantaran akan dibawa semasa upacara itu berlangsung, iaitu pelbagai jenis makanan, barang meneguhkan semangat yang dikenali sebagai tasur dan alat untuk adat istiadat yang dikenali sebagai tinokul. Perkahwinan yang dilakukan ini biasanya mengikut kemampuan dan darjat individu tersebut. Sebagai contoh, tempoh pesta perkahwinan yang mana akan berlangsung selama 2 hingga 3 hari atau 7 hingga 14 hari bergantung kepada kemampuan individu tersebut. Upacara wajib diamalkan walaupun serendah-rendah darjat perkahwinan adalah makan minum, pemujaan agama, adat dan bersukaria. Bagi upacara adat Miohon Pinisi pula, iaitu upacara menukar gumpalan nasi antara kedua-dua mempelai akan duduk di tengah-tengah bulatan menghadap antara satu sama lain yang dikelilingi penari yang memakai pakaian tradisional berwarna hitam yang diiringi bunyi gong dan tarian sumazau. Okey, bagi perkahwinan kaum Iban di Sarawak, ia tidaklah serumit kaum Kadazan Dusun. Namun, kaum ini juga terdapat beberapa majlis yang dijalankan. Pertama sekali adalah ngayap, iaitu prosesi teruna untuk memikat sidara yang dilakukan pada malam hari, bertujuan untuk mengenali hati budi dan meluahkan perasaan masing-masing. Ketika itu juga, alat muzik yang dikenali sebagai ruding dimainkan oleh si lelaki sebagai cara untuk berkomunikasi secara tidak langsung jika perempuan itu berkenan dengan mesej yang disampaikan. Dia juga boleh membalas dengan mengalungkan irama yang merdu dengan menggunakan alatan yang sama digunakan oleh si teruna. Jika jawapannya positif, maka si teruna boleh mengorak langkah seterusnya. Namun, kunjungan ini tidak boleh melebihi 3 malam berturut-turut. Jika lelaki itu serius untuk mengahwini perempuan tersebut, maka dia perlu memberikan hadiah dan memaklumkan perkara tersebut kepada kedua ibu bapanya untuk ke peringkat seterusnya dan menghentikan segala aktiviti mengunjungi sekiranya hanya berniat untuk bermain-main. Seterusnya adalah proses melamar dan merisik yang dikenali sebagai bubungan kajako, yang mana ianya merupakan rombongan kecil yang terdiri daripada pihak lelaki untuk melamar dan merisik pihak perempuan. Rombongan ini terdiri daripada saudara mara pihak lelaki yang akan berkunjung ke rumah panjang pihak perempuan. Setelah proses melamar dan merisik selesai, rombongan kedua iaitu rombongan meminang yang dikenali sebagai Nanya Indu
akan menyusul. Proses ini adalah untuk mengetahui persetujuan daripada pihak perempuan. Jika dia bersetuju, maka tarikh perkahwinan akan ditetapkan ketika majlis ini. Kaum Iban tidak ada proses bertunang, namun ia harus menyelesaikan isu nguai sebelum berlakunya perkahwinan. Isu nguai ini adalah amat penting dan hendaklah diselesaikan untuk mengelakkan perselisihan dan pergaduhan antara ahli keluarga di kemudian hari kelak. Nguai adalah penyelesaian tempat tinggal setelah berkahwin. Secara adat tradisinya, anak sulung lelaki perlu membawa si isteri untuk tinggal bersama-sama dengan keluarga asalnya. Akhir sekali adalah proses perkahwinan. Pasangan yang bakal berkahwin boleh membuat pilihan sama ada mereka mahu perkahwinan ini dijalankan secara bateran nikah, iaitu nikah secara kecil-kecilan dengan hanya mengumumkan perkahwinan sahaja, ataupun melah pinang, iaitu perkahwinan secara besar-besaran. Jika mereka memilih melah pinang akan dimulai dengan rombongan pengantin lelaki yang berarak ke rumah pengantin perempuan untuk menjemputnya. Perjalanan tersebut akan diiringi dengan paluanggung dan gendang bagi tujuan untuk mengelakkan diri daripada mendengar petanda-petanda yang tidak baik daripada burung. Setelah sampai ke destinasi yang ingin dituju, beberapa das tembakan akan dilepaskan ke udara. Upacara pertama yang dilakukan adalah miring. Miring dilakukan di hadapan kaki tangga rumah untuk mendamaikan segala petanda buruk. Seterusnya, rombongan itu akan dihidangkan dengan minuman tuak dan berlangsungnya upacara makan-makan. Setelah itu, perbincangan tentang susur atur, keturunan dan tali persaudaraan akan diadakan sesama keluarga dan mereka akan menyediakan sejenis raga yang berisi buah pinang. Buah pinang itu akan dibelah kepada beberapa belahan, iaitu 3, 5 dan 7, yang mana mewakili jumlah hari pasangan akan balik ke rumah panjang. Upacara terakhir pula ialah berbiau, iaitu mengibarkan ayam jantan bagi tujuan memberkati kedua-dua mempelai yang dilakukan pada waktu malam yang disaksikan oleh kesemua penghuni rumah panjang tersebut. Setelah tamatnya majlis itu, pakar biau akan mengumumkan bahawa pasangan tersebut adalah sah sebagai suami dan isteri kepada semua hadirin yang hadir di rumah panjang tersebut. Maka berakhirlah segala proses bagi perkahwinan untuk kedua-dua kaum, iaitu Kadazan Dusun dan Iban. Makanan tradisi masyarakat Kadazan Dusun dan Iban. Bagi masyarakat Kadazan Dusun, mereka terkenal dengan keistimewaan makanan tradisi mereka. Ia adalah lambang serta identiti mereka. Terdapat pelbagai jenis makanan yang biasanya boleh dilihat melalui kepelbagaian jenis hidangan semasa musim perayaan, seperti pesta keamatan. Makanan ini akan disediakan dengan pelbagai cara mengikut kebiasaan amalan tradisi kaum Kadazan Dusun. Oleh sebab itu, penyediaannya memiliki keunikan yang tersendiri. Antara hidangan tradisional Kadazan Dusun yang terkenal dan masih diteruskan sehingga hari ini adalah hinava, numsum, boso, tuhau, sup manuk lihing, tapai, linopot, butot, losun, bambangan, ambuyat, pinasakan dan tinonsok takano. Manakala bagi kaum masyarakat Iban pula, kebanyakan mereka tidak lagi tinggal di luar bandar dan tidak lagi tinggal di rumah panjai, iaitu rumah panjang. Namun begitu, mereka tetap mengekalkan adat dan budaya kaum Iban untuk mengekalkan keharmonian mereka. Jadi, bagi mengelakkan warisan dan tradisi kaum Iban di telan zaman,
Pelbagai hidangan tradisi kaum Iban yang masih diteruskan agar generasi akan datang dapat meneruskan warisan kaum Iban. Antara makanan tradisi masyarakat Iban adalah umai, kemidin ataupun midin, manuk panso, hinava, ginapan, kasam ikan ataupun pekasam ikan, pekasam ensabi, penganan kuih dan kuih acuan, cakar ayam dan air tuak. Jadi itu saja untuk makanan tradisi masyarakat kaum Kadazan Dusun dan Iban. Seterusnya saya akan berkongsi tentang kediaman bagi kaum Kadazan Dusun dan Iban. Pertama sekali, kediaman bermaksud tempat tinggal atau rumah yang diduduki. Kita semua tahu sejak zaman Paleolitik lagi, manusia telah menemui kediaman mereka masing-masing. Ketika zaman itu, manusia tinggal di dalam gua. Berbeza dengan zaman sekarang, manusia telah berjaya membina kediaman atau tempat tinggal mereka yang tersendiri yang jauh lebih selesa. Begitu juga dengan masyarakat Kadazan Dusun serta Iban. Kedua-dua masyarakat ini telah membina kediaman mereka menggunakan kayu-kayu serta daun-daun yang senang untuk didapati di dalam Kepulauan Borneo. Rumah bambu merupakan rumah tradisional bagi masyarakat Kadazan Dusun. Ianya dibina menggunakan kayu bambu dan kayu akasia untuk dijadikan dinding rumah. Bagi tiang pula, mereka akan menggunakan kayu belian. Mereka menggunakan kayu-kayu ini kerana ianya merupakan kayu yang jenis keras serta sangat elok untuk dijadikan sebagai bahan untuk membina rumah. Selain itu, ia juga dapat memastikan bahawa struktur rumah itu kukuh dan selamat untuk didiami oleh seluruh keluarga. Menurut Sylvia Caligano 2015, kebiasaannya satu rumah bambu kaum Kadazan Dusun akan dihuni oleh 3 generasi iaitu datuk nenek, ibu bapa dan anak-anak. Oleh kerana mereka tinggal sekeluarga sahaja, maka setiap ahli keluarga akan mempunyai bilik mereka masing-masing. Sebagai contoh, satu bilik untuk datuk dan nenek dan satu bilik untuk ibu bapa. Dengan cara begini, ianya akan menjadi lebih selesa bagi setiap ahli keluarga tersebut kerana mereka mempunyai ruang tersendiri untuk berehat dan menjalankan aktiviti harian mereka. Di samping itu, rumah bambu Kadazan Dusun ini juga mempunyai suatu adat yang unik iaitu anak lelaki mereka perlu tidur di luar bilik bagi menjaga rumah mereka pada waktu malam. Ini menunjukkan bahawa kaum Kadazan Dusun telah melatih anak lelaki mereka dari muda untuk menjadi seorang lelaki yang bertanggungjawab terhadap keluarga mereka. Bagi anak perempuan pula, mereka akan tidur di bahagian bilik atas yang dinamakan linimpun. Apabila anak-anak perempuan itu telah berada di dalam linimpun, ahli keluarga yang lain akan menolak tangga yang digunakan oleh anak perempuan tadi ke atas seperti menyorokkannya. Dengan cara ini, tidak akan ada ahli keluarga atau orang luar yang dapat naik ke linimpun ketika anak-anak perempuan itu sedang tidur dan ini dapat menjamin keselamatan mereka. Seterusnya, rumah panjang atau dalam bahasa Iban rumah panjai adalah merupakan kediaman utama bagi kaum Iban. Rumah panjang ini dibina menggunakan kayu belian serta kayu-kayu lain sebagai tiangnya kerana ianya keras dan tidak senang reput yang sesuai dijadikan sebagai tiang rumah. Dinding pula dibina menggunakan kulit kayu seperti terentang ataupun buluh yang telah dibelah serta dikelar. Bagi bumbung pula, mereka akan menggunakan daun yang jenisnya tebal seperti daun rumbia, kulit kayu dan belahan kayu belian. Tujuan mereka menggunakan daun tebal adalah supaya ianya dapat melindungi rumah dari cuaca teruk. Sebagai contoh, ketika hujan lebat. Apabila bumbung itu tebal, maka air hujan tidak akan bocor ke dalam rumah dan penghuni rumah itu akan selesa serta selamat. Namun begitu, bagi rumah panjang zaman moden kini, kaum Iban sudah tidak membinanya dengan menggunakan kayu. Malahan, mereka membinanya dengan menggunakan simen serta batu bata dan ianya lebih cantik dari rumah teres yang biasa kita temui di bandar.
Seterusnya, berbeza dengan rumah bambu kaum Kadazan Dusun yang tinggal hanya satu keluarga di dalam rumah itu, rumah panjang kaum Iban menempatkan sekurang-kurangnya 10 atau lebih keluarga berbeza. Jadi, oleh kerana terdapat banyak keluarga yang berbeza yang tinggal di satu rumah panjang itu, maka setiap keluarga diberikan satu bilik untuk keluarga masing-masing. Ianya sangat berbeza dengan kediaman kaum Kadazan Dusun. Walaupun satu keluarga diberikan hanya satu bilik sahaja, namun mereka dapat hidup dengan harmoni dan bahagia. Bukan itu sahaja, mereka juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama ahli keluarga kerana mereka akan tinggal dan tidur dalam satu bilik. Menurut Haslinda 2018, penghuni rumah panjang mempunyai tali persaudaraan yang sangat rapat. Hal ini kerana walaupun terdapat lebih dari 10 keluarga berbeza yang tinggal di dalam rumah tersebut, mereka sebenarnya dapat meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga lain juga. Sebagai contohnya ketika waktu makan, waktu perayaan dan waktu lapang. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya mengikut contoh teladan dari kaum Iban yang tinggal di rumah panjang ini. Walaupun kaum lain tidak tinggal di rumah seperti rumah panjang dan hanya tinggal di rumah banglo, teres ataupun kondominium, namun ianya tidak menghalang kita untuk membina hubungan baik bersama keluarga-keluarga lain, terutama sekali jiran tetangga kita. Grafik saya akan menerangkan tentang perayaan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, perayaan bermaksud pesta untuk merayakan sesuatu peristiwa, keramaian dan perjamuan. Sebagai rakyat Malaysia, perkataan perayaan ini sangat dekatlah di hati kerana kita semua akan berkumpul untuk meraihkannya tidak kira bangsa dan agama. Bagi kaum Iban, mereka meraihkan Hari Gawai yang juga bermaksud pesta. Perayaan ini disambut dengan penuh meriah kerana mereka akan berkumpul beramai-ramai termasuk yang tinggal di bandar. Gawai Dayak ini disambut pada 1 Jun setiap tahun dan tidak mempunyai sebarang kaitan dengan sebarang kepercayaan. Gawai Dayak ini merupakan perayaan baru bagi kaum Iban kerana ia diwujudkan atas permintaan pemimpin masyarakat Dayak. Walaupun pada asalnya perayaan ini tidak dikaitkan dengan sebarang kepercayaan atau keagamaan, namun sambutannya tetap berkait dengan unsur-unsur agama. Ini kerana terdapat sesetengah dari kaum Iban yang masih berpegang kepada kepercayaan animisme, iaitu unsur-unsur miring ataupun betara. Jadi tujuan utama Hari Gawai diraikan ialah untuk meraihkan hasil tuai padi. Penanaman padi ini sebenarnya tidak asing bagi kaum Iban kerana beras merupakan makanan ruji mereka. Jadi tidak heran jika mereka menyambut pesta-pesta seperti ini. Persediaan untuk menyambut Gawai Dayak ini bermula apabila tibanya bulan Mei dengan proses penyampaian tuak, iaitu sejenis minuman tradisi komuniti Dayak. Air tuak ini juga dikenal sebagai air pengayu. Jadi untuk menghasilkan air tuak ini, nasi pulut perlu dimasak dan dicampurkan dengan ragi, lalu diletakkan di dalam tempayan untuk proses penampaian. Ia memerlukan sekurang-kurangnya sebulan untuk menghasilkan air tuak tersebut. Selain itu, air tuak ini juga melambangkan kekuatan serta keberanian hati. Oleh itu, air tuak ini dijadikan sebagai hidangan utama pada Hari Gawai. Namun, terdapat juga upacara membawa sial pada Hari Gawai yang dilakukan oleh Tuai Gawai. Beliau akan memulakan upacara miring di beranda rumah panjang, berdoa, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Kemudian pada 12 malam, air pengayu ini akan diminum kerana supaya mereka dipanjangkan umur, murah rezeki dan makmur. Seterusnya, pertandingan pekik kumang turut diadakan pada Hari Gawai seperti anda lihat pada slide ini. Pekik kumang ini merupakan satu pertandingan kecantikan yang bukan sahaja berdasarkan dari paras rupa, malah juga dinilai dari segi ilmu pengetahuan. Kumang ini membawa erti ibu kepada dewa-dewa dan telah membentuk matahari dan berkuasa di sebayan ataupun kayangan dalam masyarakat Iban. Jadi para wanita yang menyertai pekik kumang akan memakai pakaian tradisional kaum Iban. Pertandingan ini sangatlah penting dan masih relevan walaupun di era moden kerana dapat mengekalkan identiti masyarakat Iban. Pekik kumang ini juga merupakan salah satu inisiatif untuk memelihara warisan kesenian dan kebudayaan tradisi masyarakat tempatan. Selain dapat memberi peluang kepada pelancong asing untuk mengenali serta melihat dengan lebih dekat keunikan dan penghidupan di Sarawak yang dihuni pelbagai kaum serta etnik. Seterusnya, perayaan yang diraikan oleh kaum Kadazan Dusun. Pesta Keamatan merupakan perayaan yang diraikan oleh kaum Kadazan Dusun di Sabah dan merupakan perayaan tradisi turun-temurun.
Pesta keamatan ini disambut pada bulan Mei setiap tahun dan kemuncak pesta adalah 30 dan 31 Mei. Perayaan ini disambut untuk meraikan semangat padi atau turut dikenali sebagai Bambarayon. Asal-usul perayaan ini sebenarnya berdasarkan dari kisah Kino Rohingan dan isterinya Suminundu yang mempunyai seorang anak bernama Huminudun, di mana mereka terpaksa mengorbankan anak mereka demi menyelamatkan orang Kadazan dusun daripada kebuluran kerana tidak mempunyai makanan. Jadi Huminudun ini dibakar dan dikuburkan mengikut adat istiadat yang sepatutnya, kerana mereka percaya bahawa Huminudun ini dapat mengeluarkan pelbagai benih tumbuh-tumbuhan yang dapat menjadi salah satu punca makanan utama bagi kaum Kadazan dusun. Antara salah satu benih yang keluar dari mayat Huminudun ini adalah benih padi. Jadi dari itulah wujud kepercayaan bahawa padi ini mempunyai semangat. Upacara penghormatan semangat padi ini dilakukan setelah padi dituai dan diletakkan di dalam ketawal, iaitu bekas penyimpanan padi. Seterusnya, air tuak juga merupakan hidangan utama bagi pesta keamatan ini. Kaum Kadazan dusun akan minum air tuak ketika mereka sedang dihiburkan dengan tarian Sumazau dan Magalang. Perayaan ini diraikan 2 malam berturut-turut. Pada malam pertama, upacara mengawau, iaitu pemujaan semangat padi, akan dilakukan oleh bobohigan, manakala untuk malam kedua, upacara habut, iaitu beras yang diperang itu akan diberikan kepada bobohigan sebagai tanda kesyukuran. Kebiasaannya, setiap pesta atau perayaan terdapat pelbagai aktiviti sampingan yang dilakukan bagi menghidupkan suasana dan mengeratkan silaturahim. Jadi pertandingan yang diadakan sempena pesta keamatan ini adalah pertandingan tarian Sumazau, pertandingan unduk ngadau dan lain-lain. Jadi unduk ngadau ini merupakan pertandingan ratu cantik untuk mengingati kecantikan Huminudun. Dalam pertandingan ini terdapat beberapa kriteria lain diambil selain kecantikan, seperti penguasaan bahasa ibunda, berbahasa mengikut dialek dan lain-lain. Jadi secara tidak langsung, unduk ngadau ini dapat membantu dalam memuliharakan adat resam kaum Kadazan dusun agar tidak ditelan dek zaman. Jadi sekian saja huraian saya untuk perayaan bagi kaum Iban dan Kadazan dusun. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tarian tradisional untuk masyarakat terbesar di Sabah dan Sarawak, iaitu untuk suku kaum Iban dan juga suku kaum Kadazan dusun. Okey, jadi mari kita lihat untuk tarian suku kaum Iban. Suku kaum Iban, tarian tradisionalnya ialah dikenali sebagai tarian ngajat. Okey, dan mengikut kepercayaan mereka, tarian ngajat ini diperkenalkan oleh roh hantu, ini mana yang dikenali sebagai Ulup Batu Licin dan Bujang Indang Legain. Okey, jadi tarian ini akan dipersembahkan oleh oleh masyarakat suku kaum Iban pada Hari Gawai. Hari Gawai ini adalah hari pesta menuai, di mana dia akan diadakan setiap tahun pada hujung bulan Jun. Okey, dan Hari Gawai ini disambut atas sebab sebagai penanda musim menuai padi telah tamat dan bermulanya musim menuai padi yang baru. Okey, jadi tarian ngajat ini dipersembahkan pada Hari Gawai sebagai tanda kesyukuran menuai padi dan menyambut petara, ataupun bagi mereka petara itu adalah Tuhan untuk mereka dan juga untuk roh si mati. Jadi pada Hari Gawai, petara Tuhan mereka dan juga roh si mati ini akan datang ke sambutan Hari Gawai itu, dan jadi dengan itu suku kaum Iban mereka diarahkan untuk menjaga tingkah laku mereka sepanjang sambutan Hari Gawai. Okay. Seterusnya, tarian ini dipersembahkan pada ketika dahulu oleh pahlawan suku kaum Iban apabila mereka balik berperang, apabila mereka menyambut kemenangan mereka daripada berperang. Okey, seterusnya tarian ngajat ini dia terbahagi kepada dua, iaitu ngajat laki dan ngajat Indu. Jadi ngajat laki ini ialah yang dipersembahkan oleh penari lelaki, manakala ngajat Indu ialah yang dipersembahkan oleh penari perempuan. Okey, jadi untuk ngajat laki, mereka punya gerak-geri tarian ni mereka punya gerak-geri tarian ini menunjukkan ketangkasan dan keberanian mereka. Ianya sebagai simbolik para pahlawan suku kaum Iban. Jadi untuk ngajat Indu pula, mereka punya
kategori tarian agak adalah lemah lembut untuk menunjukkan kesopanan para wanita. Okey, seterusnya tarian ngajat ini terdapat pelbagai jenis tetapi yang diutamakan hanya ada 3. Okey, jadi pertama sekali ialah ajat berbunuh. Jadi ajat berbunuh ni dia adalah tarian yang dipersembahkan oleh ngajat lelaki dan dia punya dan tujuannya adalah untuk menyambut kemenangan pahlawan pada zaman dahulu. Jadi mereka akan membawa balik kepala musuh ataupun dikenali sebagai antupala dan untuk menandakan sebagai kemenangan mereka ketika berperang. Jadi ajat berbunuh ni tarian dia agak agresif dan mereka akan memandang ke kanan ke kiri dan juga mengibas-ngibas parang mereka untuk menunjukkan bahawa mereka berwaspada dan bersedia untuk berperang. Jadi dia ditarikan oleh para pahlawan pada zaman dahulu. Okey, seterusnya ialah ajat semain. Jadi ajat semain ni dia ditarikan oleh kedua-duanya, oleh ngajat lelaki dan ngajat Hindu. Jadi ajat semain ni gerak-geri tarian untuk ajat semain ialah perlahan dan lemah lembut. Ya, dan dia dan lemah lembut mengikut rentak muziknya juga perlahan. Okey, kemudian yang seterusnya ialah ajat manggung lesung. Okey, jadi ajat manggung lesung ni adalah tarian di mana tujuannya untuk para lelaki memikat hati perempuan. Jadi ajat manggung lesung ni dipersembahkan oleh ngajat lelaki. Okey, tarian ni mereka akan para lelaki mereka akan menggigit lesung dan kepada sesiapa yang dapat bertahan paling lama dialah yang akan berjaya memikat hati wanita itu. Seterusnya ialah pakaian yang digunakan untuk tarian ngajat ini ialah ngepan iban. Ngepan iban ini juga dikenali sebagai pakaian tradisional untuk suku kaum Iban. Okey, jadi pakaian ini dia berbeza untuk ngajat lelaki dan juga untuk perempuan. Ngajat lelaki dan ngajat Hindu. Okey, jadi seperti yang kita lihat dalam gambar, pakaian ini untuk ngajat Hindu, untuk perempuan dilengkapi dengan kain tating, iaitu kain yang mereka guna pakaikan yang bercorak seperti batik Sarawak dan juga rawai pirak, tangguh, lampit pirak dan juga sugu tinggi. Sugu tinggi itu adalah aksesori yang mereka gunakan di kepala mereka. Dan rawai pirak itu adalah aksesori yang mereka guna pakaikan yang berwarna perak di badan mereka yang terjuntai. Okey, seterusnya untuk ngajat laki pula, pakaiannya dilengkapi dengan baju burung. Baju yang mereka pakai itu adalah dikenali sebagai baju burung. Kain sirat, kain yang mereka pakai untuk menutupi aras pinggang dan ke bawah. Dandong, dan juga dilengkapi dengan aksesori seperti parang ilang, topi dan sangku sumpit. Okay, jadi sangku sumpit itu adalah yang mereka gunakan, yang mereka pegang sepanjang tarian. Kemudian untuk muzik yang dimainkan untuk tarian ini ia dikenali sebagai muzik tabo. Okey, jadi muzik tabo ni dia bukan saja dimainkan ketika tarian ngajat, tapi muzik tabo ini juga dipercayai untuk memberikan rasa dan mencetuskan perasaan gembira dalam karangan manusia dan juga yang ada di alam gaib. Sebab itulah muzik ini digunakan ketika tarian ini dipersembahkan. Jadi ini adalah antara alatan muzik yang digunakan untuk muzik tabo ini. Okey, jadi ini adalah alatan tradisional alatan muzik tradisional untuk suku kaum Iban, di mana kita ada tawak ataupun gong, berbendai, gong kecil, gendang dan juga engkerumu.
Okey, anda boleh lihat seperti ada yang di dalam gambar yang tertera. Untuk tarian tradisional bagi suku kaum Kadazan Dusun pula dikenali sebagai tarian Sumazau. Okey, jadi pergerakan tarian ini diambil daripada corak penerbangan burung helang. Okey, jadi dia dipersembahkan secara berpasangan tanpa bersentuhan. Okey, jadi tarian ini akan setiap penari akan ada pasangan masing-masing. Kemudian mereka akan menari dengan mengibarkan tangan mereka dan menggerakkan seperti sayap burung dan menggerakkan kaki mereka mengikut rentak muzik. Okey, jadi tarian Sumazau ini akan dipersembahkan pada Tadau Keamatan. Tadau Keamatan ialah pesta menuai bagi suku kaum Kadazan Dusun ataupun bagi suku kaum yang ada di Sabah. Okey, Tadau Keamatan akan disambut pada hujung bulan Mei setiap tahun, sama seperti Hari Gawai. Tarian ini akan dipersembahkan ketika Tadau Keamatan pada pesta menuai padi dengan tujuan untuk menyambut kedatangan Bambazun ataupun yang dikenali sebagai semangat padi. Jadi untuk mendapat keberkatan agar padi yang mereka tuai itu subur terus tumbuh, mereka akan menyambut kedatangan Bambazun. Okey, seterusnya tarian ini juga dipersembahkan untuk menolak bala dan mengubati penyakit. Terutama pada zaman dahulu ini selalu berlaku. Pakaian yang digunakan untuk tarian ini ialah pakaian tradisional kaum Kadazan, di mana dia dikenali dengan kain baldu yang berwarna hitam dan berhiaskan renda berwarna kuning keemasan seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Okey, jadi pakaian tradisional ini ianya juga sama seperti suku kaum Iban, ianya berbeza untuk untuk lelaki dan perempuan, tetapi untuk suku kaum Kadazan Dusun ini dia tidak banyak perbezaan dia. Okey, jadi pertama sekali adalah untuk penari lelaki, ianya dilengkapi dengan tupi sinakat yang berbentuk seperti tanjak seperti dalam gambar dan juga kaking, iaitu bengkung pinggang yang berwarna hitam. Okey, seterusnya ialah untuk penari perempuan, ianya dilengkapkan dengan selendang dan himpogot, iaitu tali pinggang yang dihasilkan daripada duit shilling perak seperti yang dilihat pada gambar yang diletak pada bahagian pinggang penari perempuan. Dan perbezaan dia adalah untuk penari lelaki mereka menggunakan baju berlengan panjang, manakala untuk penari perempuan memakai baju yang tidak berlengan dan juga memakaikan kain. Untuk penari lelaki pula mereka menggunakan seluar. Muzik yang dimainkan ialah alunan pukulan gong yang terdiri daripada pelbagai saiz dan menghasilkan pelbagai bunyi. Seperti yang kita lihat di dalam gambar, ini adalah jenis-jenis gong yang diguna pakai untuk memainkan muzik untuk tarian Sumazau ini. Okey, jadi muzik yang dimainkan ianya mengikut rentak yang berbeza, mengikut daerah dan tempat suku kaum Kadazan Dusun masing-masing. Okey, seperti yang kita tahu di Sabah ini mereka terdapat pelbagai suku kaum dan juga suku kaum itu mereka terletak di pelbagai tempat. Okey, contohnya suku kaum Kadazan Dusun yang ada di Penampang mempunyai alunan muzik untuk tarian ini yang berbeza dengan suku kaum Kadazan Dusun yang ada di daerah lain. Seperti yang kita lihat di dalam gambar ini, terdapat pelbagai alatan musiknya yang dimainkan untuk tarian Sumazau ini. Contohnya gong, jenglong, gambang, saran dan juga panerus dan lain-lain lagi.
Dengan itu, kedua-dua tarian tradisional untuk suku kaum Iban dan Kadazan ini adalah warisan turun-temurun daripada nenek moyang zaman dahulu lagi. Tarian ini masih dikekalkan sehingga hari ini dan juga dipersembahkan pada majlis keramaian seperti majlis perkahwinan sebagai tujuan hiburan. Dengan itu, kita sebagai golongan muda, kita hendaklah meneruskan warisan ini untuk mengekalkan keistimewaan dan keunikan suku kaum masing-masing. Sebagai kesimpulan, adat resam serta budaya masyarakat Sabah dan Sarawak, terutamanya kaum Kadazan Dusun serta Iban, sebenarnya adalah sangat unik dan perlu diketahui ramai. Seperti yang kita tahu, adat resam yang telah kita kenal pasti ini sebenarnya telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman dulu lagi oleh nenek moyang kita. Oleh itu, ianya sangat penting agar masyarakat terutama golongan muda untuk mengetahui tentang adat resam ini dan berusaha untuk mengekalkannya agar tidak hilang di telan zaman. Jika adat resam ini tidak lagi diamalkan dan diketahui masyarakat, maka akan hilanglah identiti sesuatu kaum tersebut. Contohnya dalam kajian ini adalah kaum Kadazan Dusun dan Iban. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.